Bertemu kembali dalam Melaka memilih berbaki kurang 1 jam sahaja lagi sehingga tamat tempoh mengundi untuk PRN Melaka dan setakat jam 3 petang tadi peratus keseluruhan keluar mengundi biasa bagi PRU dan Melaka ke-15 57% sahaja. Itu pemakluman Suruhanjaya Pilihan Raya SPR setakat jam 3 petang 57%. Sedikit sahaja peningkatan berbanding dengan jam 2 petang iaitu sebanyak 50%, tetapi ada lagi masa untuk anda keluar menunaikan tanggungjawab. Dan seperti yang kita sudah bincangkan, pelbagai aspek PRN Melaka ini dengan kadar peratusan keluar mengundi ini yang agak rendah. Kita sudah pun menyentuh tentang aspek kelesuan politik ataupun political fatigue ataupun mungkin ada lagi kekhawatiran berhubung COVID-19. Itu antara punca-punca yang mungkin menjelaskan kadar peratusan 57% setakat ini. Dan kita juga ingin melihat kepada dinamik politik, apa yang boleh kita jangkakan senario selepas ini melihat kepada kadar peratusan ini, dan sudah bersedia untuk mengulas lanjut Tan Seng Kiat, pengurus penyelidikan Merdeka Center. Kiat, melihat kepada peratusan 57% setakat 3 petang ini dan juga malah sejak awal pagi tadi pun agak rendah. Ini mungkin sudah pun dijangkakan oleh beberapa pemerhati dan penganalisis politik. Tapi bagi Kiat, bagaimana untuk kita memahami dan tafsirkan peratusan keluar mengundi hari ini? Untuk peratusan keluar mengundi untuk PRN Melaka kali ini, kalau tanya dari segi analisa, kita nampaknya dia lebih kurang dalam jangkaan, dalam 60, mungkin tak lepas tutup pukul 5.30, mungkin dalam 60-an, 62, 63% keluar mengundi. So ini lebih kurang dijangka lebih kurang 20% lebih rendah berbanding dengan PRU yang tahun 2018. Ini dalam jangkaan sebab selain tadi kita COVID, lepas tu ini PRN. So dia bukan PRU sekali dengan parlimen sekali. So minat untuk keluar mengundi tu mungkin kurang. Selain tu seperti yang Naira kata, yang fatigue politik. So adakah perlukah Melaka adakan PRN sekarang kalau DUN tidak diubah atau perhiasan politik yang lain boleh dicapai. So ini antara yang memang antara faktor. Tapi faktor COVID adalah antara satu faktor yang penting sebab sekurang-kurangnya dua kawan saya yang pengundi di Melaka, dia orang tak benar, tak mengalakkan dia punya ibu bapa keluar mengundi. So ini menjadikan contoh dekat saluran satu, kalau ikut tradisi, dia punya peratus keluar mengundi agak tinggi. Tapi kalau tengok data-data yang unofficial saya dapat tu, macam saluran satu yang pengundi yang umur 60 ke atas agak rendah, mungkin dia lebih kurang tak sampai 50%. So ini COVID adalah antara satu faktor. Tapi untuk orang muda, mungkin isu politik, fatigue politik tu dia tak nampak offer atau pimpinan politik yang menyakitkan mereka. So mereka menggunakan satu sikap yang tak nak ambil peduli, macam boycott, tak nak ambil bahagian dalam PRN kali ini. Bagi Kiat, kalau kadar peratusan keluar mengundi ini kekal pada angka ini, apa-apa pun dengan masa yang kita ada, tidak dijangka akan meningkat dengan begitu drastik. Tetapi kalau kekal rendah, adakah Kiat melihat ini akan memanfaatkan mana-mana parti ataupun setakat ini masih lagi too close to call bagi Kiat? Bagaimana? Kalau ikut data yang saya dapat mengikut parlimen dengan DUN, saya nampak dia tak ada trend yang menarik. Lebih kurang sama. Kawasan DUN Melayu ke atau kawasan Cina, bandar Cina atau luar bandar, dia punya peratus keluar mengundi lebih kurang sama. Tak ada kalau PRN yang lepas, kawasan luar bandar selalu peratus keluar mengundi lebih tinggi berbanding dengan kawasan bandar. Tapi kali ini nampak dia punya tak ada perbezaan. Nampak baik penyokong Barisan Nasional UMNO ke atau penyokong Pakatan ke atau penyokong Perikatan PBBN, nampak tak berapa minat, tak nak kenal. So kalau tengok beberapa kawasan kubu kuat UMNO contoh, peratusan keluar mengundi pun tidak berapa tinggi. So itu menjadi satu tanda tanya. Adakah ini sebab dari fatigue politik ke atau memang ada isu-isu dalaman dalam kawasan parlimen ke DUN di sana? Adakah pengundi atau pengundi UMNO tu mungkin dia orang tak puas hati dengan dia punya calon ke atau pimpinan? Kita masih tak boleh pasti. Tapi ia menunjukkan satu trend-trend yang menarik untuk kita meneliti. So
contoh dekat bandar, tengok 2-3 dun macam Duyung dekat, atau kota apa tu, kota Laksamana, dia punya peratus keluar mengundi tak jauh beza dari purata negeri. So dia nampak dia tak ada beza. Okey, dalam pandangan Kat, kalau kita nak melihat khususnya Mhm. kepada kursi-kursi panas, misalnya Tanjung Bidara dan Asahan, bagaimana pula jangkaan Kiat, tetapi mengambil kira juga kadar peratusan setakat ini ataupun masih lagi terlalu awal untuk kita membuat sebarang andaian, tetapi apa secara keseluruhannya jangkaan Kiat untuk kursi-kursi panas khususnya? Kerusi panas seperti Tanjung Bidara dengan Asahan, I rasa dia punya margin akhir tu akan sangat-sangat dekat, mungkin 100-200, sebab peratusan keluar mengundi memang rendah dan ada kemungkinan sebab isu calon dia jadikan banyak pengundi tegak untuk parti tertentu tak keluar. So mungkin ada penyokong PH yang tak puas hati dengan calon dia atau penyokong UMNO yang tak puas hati dengan calon dia, sebab tu dia orang tak keluar. So dia jadi margin dia akhirnya sangat dekat. Mungkin ada 2-3 tempat kena buat pengiraan semula. Tapi ini hanya adalah pandangan saya pada masa ini, sebab saya tak ada data yang sepenuh. At least dari pemerhatian sampai sekarang, dia nampak memang sengit. Memang kita tak boleh tahu siapa akan ada kelebihan sampai pukul 5.30. Okey, Kiat, kita juga nak melihat kepada calon-calon ketua menteri yang diketengahkan parti politik. Saya tahu Kiat sudah pun menyentuh tentang beberapa aspek tadi, melihat kepada isu dalaman parti. Mungkin ada antara pengundi yang tak berapa puas hati dengan calon-calon yang diketengahkan. Tapi kalau melihat kepada kadar peratusan keluar mengundi mengikut komposisi, sama ada mengikut jantina ataupun umur, apa yang kita tahu setakat ini, kalau melihat kepada calon-calon ketua menteri bagi Kiat, mana yang ada kekuatan ataupun sama juga masih susah untuk kita membuat andaian? Kalau you tengok dari Melaka, so I think bekas Ketua Menteri Adli dia memang popular di antara pengundi bukan Melayu, dan juga sebahagian pengundi Pakatan, di mana YB Adli tu memang dia popular dalam kalangan. Tapi untuk YB Mas, di mana dia pun popular di kawasan Masjid Dana. So mungkin dia ada kekuatan di sana, di mana dia mungkin boleh menangkan kerusi untuk PPBM di Tanjung Bidara. Tapi sebab dia akan lawan dengan pengurusi UMNO Melaka, Dato' Rauf, so dia jadi sengit. Lagipun Tanjung Bidara tu secara tradisi dia kubu kuat UMNO. So dia punya dari sana memang sengit. Dia punya persaingan dekat sana memang sengit. So dia akan setiap peti undu dia jadikan dia sangat penting. So selain itu dekat Lendu, I rasa calon Ketua Menteri UMNO dia ada kelebihan sebab dia memang sudah lama di sana sejak tahun 2013 dan dia banyak popular dekat kawasan tu. Tapi adakah dia ada isu dalaman tu adalah parti dia akan menjejas peluang dia? I rasa mungkin kurang. Tapi dari sekarang ni memang mungkin dia ada antara calon yang lebih selesa dalam mendahului dia punya persaingan. Bagi Kiat, apa antara faktor-faktor utama yang mempengaruhi pola pengundian untuk PRN Melaka ini? Untuk kali ini memang tak, I rasa dia identity party. So lebih kurang dia akan mengikut parti identity. Dia lebih suka kepada parti atau pakatan politik yang tertentu. Mungkin dia lebih dia UMNO punya supporter, so dia akan lebih cenderung untuk UMNO, tapi dia akan tengok calon dia. Adakah calon dia akan diterima di tempatan tu. Tapi sebab dalam PRN ini memang tak ada isu. Isu yang dibangkit dalam sebelum ni, isu dapatan laut, isu rasuah, isu yang lain tu mungkin macam tak ada perbincangan di antara pengundi. So dia akan lebih ikut kepada identiti parti yang mereka suka. So isu calon Ketua Menteri mungkin ada impact lebih kurang 5-8% punya pengundi. So dia akan mungkin undi dia punya parti tertentu sebab dia lebih suka calon Ketua Menteri tertentu.
So ini tapi hanya sebahagian. Isu-isu tu saya rasa lebih kepada ikut isu nasional, isu COVID, isu ekonomi. Ini di antara yang dititik berat. Tapi satu isu tempatan yang akan dibincang di antara pengundi Melaka adalah isu banjir kilat, di mana berlaku banjir kilat dalam I think 2 minggu yang lepas. So hari ini banyak orang tengok apa cuaca hari ini, adakah hari ini akan ada hujan lebat, nanti ada banjir kilat dan macam mana nak mengundi. So ini antara isu tempatan yang dibincang. So siapa yang ada solusi atau penyelesaian untuk isu banjir tu, mungkin dia akan dapat sikit kelebihan. Kiat melihat setakat ini persaingan yang cukup sengit, tetapi melihat kepada ataupun mengambil kira situasi itu, pastinya boleh kita jangkakan pelbagai senario selepas ini. Kalau menjangkakan apa-apa saja senario, apa yang boleh Kiat jangkakan dari sudut mungkin ada kerjasama yang dibentukkan jika berlakunya, mungkin kalau ada stalemate, mungkin apa yang Kiat boleh jangkakan selepas ini? Okay, sekarang ni kita masuk dalam Inggeris kita kata a new territory. So adakah UMNO dengan Pakatan akan kerjasama kalau dia ada situasi yang di mana tiada winner, tiada orang yang ada majority? Adakah Barisan Nasional akan kerjasama dengan Pakatan jika tak ada siapa yang menang? Kalau tidak, atau macam mana? Sebab dalam manifesto masing-masing dia ada kata siapa yang menang dia akan bagi peruntukan untuk pembangkang di kawasan tertentu. So dia ini satu perkembangan baik dari apa MOU yang ditandatangani oleh di antara Barisan Nasional dengan Pakatan, dan benda ini akan dilanjut di Melaka juga. So ini mungkin satu benda yang positif, perkembangan yang positif untuk politik Malaysia. Tapi adakah benda ini akan dilanjutkan lagi atau dia berkembang lagi, dan di mana lebih banyak kerjasama di antara parti pemerintah dengan parti pembangkang? Itu yang kita kena tengok. Tapi sebab kita pasti malam ni kalau Inggeris kita kata horse trading atau negotiation akan berlaku. So macam mana, adakah kerajaan campuran atau grand coalition dalam Inggeris ke? So benda ni kita akan tahu lepas pukul 8 ke pukul 9 di mana kita tahu keputusan PRN kali ini.